Surau Al-Hikmah, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa surau yang baru ataupun yang lama, dipilih ataupun tidak, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izin dan dengan limpah kurniaannya dapat kita bertemu di rumah Allah yang teramat mulia. Alhamdulillah masih lagi dipilih oleh Allah untuk sama-sama menghadirkan diri ke rumah Allah. Datanglah ke rumah Allah ketika sihat, mudah-mudahan ketika sakit akan mendapat pahala yang berterusan. Janganlah datang ke rumah Allah ketika saat kematian. Kita maklum kematian pelawak dari Malaysia, Abang Boci, nama sedap dia tuan-tuan, sedap nama dia, Syed apa tu. Tadi kawan hantarlah share tengok, tuan-tuan, macam Jumaat solat jenazah dia. Orang ni dah tak ada, barulah kita tahu kebaikan dia, rajin sedekah, rajin tolong orang. Mak dia tu memang tak nafilah. Dia tak peduli orang kata anak mak, tak peduli. Kalau bukan anak mak, tak tahulah anak apa, anak kambing tu. Tanya ustaz, anak mak lah. Mak tu kena letak dahululah, nombor satu. Mudah-mudahan kita pun saat kematiannya baiklah. Tengok berapa ribu orang solat jenazah. Ada satu catatan yang tulis tu pun asatizah juga tu, kalau tak silap saya. Ketika malam tahun baru, jadi arwah ni dapatlah offer, kalau bersama-sama dengan artis dapatlah 5,000 bayaran. Tapi kalau malam tahun baru tu dia buat show dengan ustaz-ustaz ni, dapatlah 500. Kalau kita pilih mana? Yang 5 juga, tapi 5 tu kosongnya 3. Masuk yang cakap dia pilih yang 500. Pilih yang 500. Tengok, demam 2 hari katanya, itulah saat kesudahan kita pun tak tahu macam mana. So tak payah nak sombong mendada, aku kan ustaz. Jangan, kau ustaz baru tu, iblis tu lagi hebat, tok guru malaikat. Azazil lagi Barsisa pun hebat, Bal'am ibnu Ba'ura pun hebat. Belum doa tuan-tuan, baru tengok langit ni terbuka hijab dah. Kita tengok langit berak dengan burung gagak tuan-tuan. Minggu lepas pergi Penang kejap, tengok adik ipar balik tu, singgahlah di R&R mana tak, Slim River ke apa ke. Rupa situ, ya Allah, tak burung banyak betul. Baru nak tidur kejap, tepat banyak dia bagi. Parking belah sana pun kena, kata aduh tak bagi tidur ke apa. Langsung jaga terus sambung perjalanan. Adalah tu kadang-kadang kita ni niat tak betul ke apa tu. Burung pun tak suka kita. Baik, insya-Allah kita menyambung kembali perbincangan kita pada kitab Penawar Bagi Hati karang Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin ya amin. Pada pelajaran yang lepas kita dah dengar, dah bahaskan tentang ada 6 jenis riak. Pertama, riak dengan tubuh badan. Dia cengkung muka, rajin puasa supaya orang kata dia ni ahli ibadah ni. Tapi yang badan sihat-sihat ni jangan sombong sangat. Nasib baik aku tak kurus. Ni lain ni. 2, riak dengan kelakuan, tunduk kepala, pejam mata. Pejamlah mata tapi telinga sumbat, tak apa-apa bunyi. 3, riak dengan pakaian. Pakaian dia tak main lah, baju haramain ke apa ke, baju tu bunyi gula tu, baju bah bertampung-tampung. Allah, ni zuhud betul dia ni, tak pernah jumpa wali pun macam ni. Zuhud ni bukan duduk di pakaian tuan-tuan. Dulu saya pun mula-mula macam tu lah. Kita ingat zuhud ni rumah buruk, atap nipah, atap nipah tuan-tuan. Pergi kampung asli tengok, lagilah,
Pergi tengok orang yang susah tu buka atap nipah tu sekarang mahal tuan-tuan. Benda yang rare-rare ni mahal. Ya. Jiran sebelah rumah saya tu, rumah yang dah pindah ni lah, bukan rumah baru, tak berapa nak baru juga. Tu minat repair motor jenis apa, RX, motor apa yang lama-lama tu, yang 35 rider tu. Ada rider tu kan, nak pergi hantar sebelah rumah tu. Malam tadi saya sampai daripada kampung, tengok dekat apa, tempat parking kereta tu 3 lampu ni terang betul kata. Maaf ustaz, dia part time malam ni. Tak apalah ya. Tapi kita masuk rumah dah kunci semua, kalau dia press motor pun tak dengar sikit-sikit je. Kita tak kisah tuan-tuan, masalah dia anak tu baru 2 bulan setengah, langsung kena pelengkong dengan bini kan, tak tahulah. Biarlah jiran setakat macam tu, tak apalah. Yang keempat, riak dengan perkataan. Ni yang jadi ceramah-ceramah ni, cakap sikit Quran hadis. Quran, mana dalil? Senang aja, kau pakai telefon, mana dalil? Ijma' qiyas semua tak nak cakap. Ulama' sebut pun perkataan ulama' bukan hadis. Jadi tak ngaji hadis payahlah. Pernah ngaji kitab Muwatta tuan-tuan. Muwatta Imam Malik, dalam tu kadang kila je perkataan sahabat dia, bukan Nabi sebut. Ya. Kalau dengar ceramah Ustaz Abdul Somad, dia bahas tentang apa itu hadis, fahamlah. Dia sebut istilah pun cukup dah faham. Benda yang sahabat buat pun sahabat buat tengok berdasarkan apa yang Nabi buat. Ya. Kalau macam kita ni nak faham hadis Nabi, Quran ni, payahlah. Baik kita ni kalau tak faham tafsir, bukalah tafsir jalan lain, syarah dia tafsir Sawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tobari, macam-macam tafsir buka. Ni tak faham main agak-agak je, yang ni saya rasa tak payahlah main rasa-rasa tuan-tuan. Yang kelima, riak dengan pekerjaan seperti sembahyang lama, zikir tu segala zikir lah. Kalau yang ayah-ayah ada yang apa majmuk syarif tu, zikir semua baca, ya Allah ya Rahman semua baca. Tapi arwah mak mertua saya yang tu dia amal. Masa arwah mak mertua meninggal 3-4 hari ke kemah-kemah rumah, rupa kat selit kan, dia ada macam tempat selit tu kan, majmuk syarif tu kan, selit tu tengok apa benda dia, surat wasiat. Nama aku pun ada. Tak ceritalah tuan-tuan, segan. Kan nak kita cerita menantu baik tak adalah. Padahal saya dengan mak mertua saya tak sampai 2 tahun, setahun lebih ya. Lepas tu dia kena stroke, meninggal lah. Yang keenam, riak dengan banyak murid dan banyak berjumpa dengan guru. Aku ni sanad Fatihah je 35 syekh. Syekh ni. Last kali Syekh Google. Saya paling suka lah tuan-tuan bab ijazah ni dengan Ustaz Mahathir dia. Dia kalau live dekat IKIM pun dia ijazahkan. Jadi siapa yang dengar terima je, qabil tu, terimalah. Ini nak kena berhadapan lah. Dan kalau kita orang jauh macam mana? Dulu saya duduk Kota Medan, bolehlah ulang alik Shah Alam. Sekarang dah duduk Bahangi nak ke Shah Alam, boleh lah. Tapi tekan pedal sambil berdiri lah. Setengah jam sampai. Ya. Lepas tu tunggu je surat. Surat cinta. Baik. Sambungan dia muka surat 153. Jadi hati-hatilah. Ikhlas, wara', zuhud semua dalam hati. Zuhud ni dia dunia tu tidak melekat di dalam hati, setakat di tangannya. Naiklah kereta apa pun, Lamborghini ke apa, kita besar-besar tak jadi masalah, belilah Bugatti Veyron ke apa, kita terbang pun tak apa lah. Ya, buat sendiri ya. Modal sikit tu kan, kalau pandailah. Kata pengarang, dan ketahui olehmu akan bahawasanya setengah daripada ubat. Tadi yang lepas-lepas dia dah cerita penyakit-penyakit hati. Sekejap. Tersilap ni. Ini sama dia pula dengan surah Ar-Razi ni. 151 ni. 151.
diriwayatkan bahawasanya orang yang riak itu diseru, dipanggil akan dia pada hari kiamat dengan 4 nama. Ada 4 nama, tapi 4 ni nama tak elok gelaran. Apa panggilan dia? Ya murai, ya ghawi, ya fajiru, ya khasiru, izhab fakhuz ajraka mimman amilta lahu fala ajra laka indana. Depan orang pula tuan-tuan. Kita kalau orang panggil baik-baik tak apa. Tahun lepas pergilah ziarah Patani. Ni bulan 3 ni hujung 28 tu. Ustaz jangan tak pergi Ustaz kan. Kenapa? Ustaz kenalah pergi. Siapa nak jadi mutawif lah. Bayar ke free? Ustaz pergi mestilah free. Kalau free saya pergi. Tak ada gurau itu. Kita bayar lah sikit, tak patut 300-400 free tak tahu. Jadi tahun lepas tu pergilah dekat apa, tak ingat nama pasar yang dekat Pasar Sampan tu tak apalah, kita pun dalam bas kata okey, kita dah sampai sini, nanti kita solat jamak takdim dulu lah, lepas tu nak shopping lah. Tanya tempoh berapa lama? Sejam je, lambat tinggal. Turun. Macam-macam lah orang beli. Lepas tu ada makcik tu pesan, Ustaz nanti dia orang ada jual air dalam buluh tu tau, ada kan? Tuan-tuan tak pernah pergi dekat apa nama Pasar Sampan tu. Air buluh tu kalau tak tahan tuan-tuan minum, tekak ni gatal. Saya tak beli tuan-tuan. Takut lah kan, takut gatal dalam nak garu macam mana. Gatal luar boleh kan? Dia ada dia punya apa tu. Tak belilah apa-apa, tengok boleh percaya ke dia ni. Tengok yang okey sikit nak belilah. Yang kaki makan, kaki shopping semua dibeli. Dalam bas tak larat nak makan. Itulah. Beli sampai sepadan bau padan muka dia nak ngangkut beras. Kau pakai kayu hitam, tolong. Cakap dalam hati, alah tadi dah cakap dah orang tua ni. Beli juga. Terpaksalah kita. Tolonglah ya. Saya tolong yang tua-tua, yang muda kau dah licin lah, hantarlah kau. Ya. Sampai sepadan baru tahu. Kena buat turun semua. Turun lah semua. Tengah-tengah beli tu ada pula orang menjerit, Ustaz siapa pula? Siap sebut nama tak tahan tu. Lah dia ni orang mentarikot tu. Satu bas pula tu bergambar lah dulu pula. Allah, kat surau mentarikot tak nak bergambar. Tak apalah dia panggil kita kat situ. Rupanya kat pasar tu dia ada buat macam pentas kan. Jadi lagu tu dicampur-campur, 3 lagu Thailand, 3 nasyid lagu Malaysia lah. Antara artis yang budak Thailand, budak Patani tu, dia nyanyi lagu intim. Tengok sedap juga suara dia orang. Ya, kita pun daripada tunggu dia orang layan lah juga. Ya, kot-kot lah dipanggil kat pentas tu. Baik. Jadi ya tu nama huruf munada, huruf panggilan. Ya murai, ya ghawi, ya fajiru, huruf panggilan. Macam kita panggil anak mat, mat. Macam tu lah panggilan kan, nama munada. Munada pula dia ada pecah nanti. Artinya hai orang yang riak, hai orang yang sesat, hai orang yang jahat, dan hai yang rugi, pergi olehmu, ambil olehmu akan pahala engkau daripada mereka yang beramal engkau kerananya. Dulu masa kat dunia kau beramal ibadah untuk sipulan, sekarang kat akhirat minta kat dia. Allah tak bagi dah pahala. Kadang kita beramal ibadah untuk dipuji, dah dapat puji, dah dapatlah habuannya. Untuk apa? Untuk orang pandang, dia ni hebat ni, dah dapat gelaran tu, dah orang panggil, orang puji. Kat dunia tak, kat akhirat memang tak akan dapat dah. Nak tengok kita ikhlas ke tidak, orang sebut ke tidak nama kita tak kisah. Disebut dalam pelajaran lepas kan, pada masalah ikhlas ini ialah kamu tidak mempedulikan pujian manusia atau cacian manusia. Sama aja. Puji pun tak kisah, maki pun tak kisah. Ya. Sekarang tuan-tuan tengok kat Facebook orang share maki tok guru biasa je. Dia tak sampai tahap ilmu tu, dia kata tok guru ni apa bahas pelik-pelik ilmu tauhid ni. Kau sebut uluhiyah rububiyah pun kau tak faham.
Tanya apa takrif Tuhan pun tak tahu. Ya. Takrif hukum pun tak tahu. Hukum ada 3. Dia kena ngaji usul ni daripada mula. Ya, hukum i'lam annal hukmal aqli, hukum akal yang hasiru ala salasati aqsam. 3 bahagi dia. Wajib, mustahil, harus. Itu namanya ilmu akal. Ilmu tu pun ada 3. Pertama ilmu akal, ilmu tauhid kita panggil. Kedua ilmu syarak, ilmu fiqh. 3 ilmu adat. Ya, hukum adat. Ya. Tu 3 tu dia ada pecah lagi. Macam kita ngaji tajwid lah. Ya. Yang kita ingat mak asli je, jangan mak far'i kau 14 tak tahu masuk kafar sebelah tu. Pelajaran darjah 5 tuan-tuan. Tak tahulah sekarang dah tukar silibus. Saya tanya budak-budak tu sama lagi ustaz. Jadi kalau guru-guru yang pandai ni soalan UPKK tu dia dah boleh target dah. Dulu kalau lagi sebulan 2 nak UPKK saya tengok soalan tolak topah saya kumpulkan tengok. Saya pindah tu tuan, tak ngajar sekolah, file saya tinggi ni. Soalan-soalan tu saya simpan. Itulah buat modal kat camp tu. Maknanya okey kita gabung-gabungkan. Tu. Jangan buang, sayanglah. Ya. Benda sama je. Sama je benda tu. Ada baru ni budak tu umur 38 tahun. Sedaralah juga. Ustaz ni boleh tolong tak ngajar. Saya ni tak boleh baca Quran. Saya cungak-cungak. Betul nama AP. Betul ke P tak boleh baca? Ya Ustaz. Tak ada, kamu ni dah lama tak baca. Tak percaya Ustaz, tak apalah. Baru 2 kali perjumpaan. Sejam, baru ni 2 jam. Saya tengok dah pelajaran 5. Kamu dah boleh baca pun. Kutibas, kusira, duriba. Boleh pun bunyi. Lah Ustaz, sebenarnya dia lama tak baca Quran. Dia bukan tak boleh baca, lupa. Ya. Sebut mak asli macam dia, macam pernah dengar Ustaz. Memanglah. Last kau baca darjah 6, mana nak boleh. Ya. Maka tiada ada pahala bagi kau di sisi kami. Tak ada lah tuan-tuan. Berhabuan tu dah ambil kat dunia siap-siap. Satu lagi, kita kalau doa atau diuji dengan sesuatu musibah, ingat satu je tuan-tuan. Pertama, kita kena ingat kita ni hamba Allah, bukan Tuhan. Hamba ni dia lemah semua. Nak semua kadang memang tak dapat. Nak 100 benda kadang dapat 1, 2, 3 je, bukan dapat semua. Kalau nak dapat Tuhan namanya. Dah manusia, antara ciri-ciri manusia ataupun insan lemah. Dah lemah, banyaklah salah. Dah salah banyak, nak kifarat dunia ke akhirat. Kifarat akhirat tak larat tuan-tuan, tak larat. Buka dalam kitab, bernama kitab cerita pasal syurga neraka tu. Ya. Lupa dah nama kitab tu. Tapi cerita pasal syurga dan neraka. Ya. Kadang-kadang Allah Ta'ala menangguhkan permohonan kita. Minta sekarang, kadang dapat besok, lusa, tahun depan, nanti nak mati, ataupun di akhirat. Ataupun kita minta A, Allah tak bagi A, Allah bagi B. Sebab B elok untuk kita. Kita ingat benda yang kita minta tu elok, Allah Ta'ala kata tak elok, kamu yang ni elok. Macam gitulah sakit. Doktor bagi ubat, ada doktor bagi ubat manis? Ada. Pahit semua. Kemam lah, apalah, degil sangat. Lalu belakang aja. Kalau budak-budak lah, dewasa tak tahulah. Jadi nak pujuk hati itulah. Nak pujuk hati. Kadang diuji masalah keluarga, masalah wang ringgit. Tapi masalah-masalah tu boleh kita atasi lagi. Tapi minta satu je dengan Allah. Janganlah kita diuji pada masalah iman ataupun masalah agama. Kalau tiba-tiba nak bangun qiyamul lail malas nak sembahyang, malas nak baca Quran, malas nak dengar kuliah, bahaya tuan-tuan. Bahaya. Saya setiap kali ustaz-ustaz saya, senior saya turun Lembah Kelang, saya jumpa mesti dia tanya, kamu mengajar sana sini mesti sambung belajar, cari guru lagi. Tu tengah cari ni, dah dapat ramai pula, mana satu pula nak pilih. Ada satu tok guru tu, abang long saya mengaji di Bukit Jalil dengan Bandar Sri Putra tu. Tok guru tu duduk belah-belah Bukit Jalil tu.
Tok Guru mengaji Patani lah, muda lagi. Tu saya nak follow, tu doa-doa saya lah, ya. Jadi kelas saya kat sana itu tahun ni saya start tadi pun mula, Isnin Selasa je, Rabu saya cutikan. Saya kata makcik-makcik pun belajar, saya pun nak belajar, ya. Saya cemburu tengok makcik-makcik datang ngaji, saya tak ngaji, tak boleh lah macam tu. Kena fikir juga untuk diri sendiri ni, ilmu kena tambah, ya. Apabila mengetahui ia akan seksa Allah Ta'ala dan cercanya Allah kerana riak, kita jangan tengok manusia puji ni sebab dia tak tahu kita riak. Cuba kalau dia tahu, menyampah dia, ya. Riak ni antara kita dengan Allah lah, orang tak tahu. Ikhlas kita dengan Allah je. Sebab tu ada masalah, tak cerita kat Facebook lah, serabut gaduh apa dengan jiran ke apa ke, update ni, ya. Anak kita gaduh dengan anak jiran, kita masuk campur, payahlah. Kalau dah nama budak-budak tuan-tuan, ya, payahlah. Main tu biasa. Ustaz pun kau dari jauh ya jerit, hoi kadang hoi, ya, panggil ustaz kita tak ada halnya, tahu budak-budak. Tapi kalau budak panggil hoi, sihat ke tidak Pak Haji ni? Hoi je, bagilah salam. Jadi kalau kita ingat akan seksa Allah Ta'ala dan cercanya sebab riak tadi, jawapan dia nescaya mudah atasnya meninggalkan riak kerana suka dipuji manusia itu. Riak ni sebab nak tackle hati manusia tu, nak tempat, nak kedudukan dalam hati manusia. Buatlah apa pun, biasanya benda yang ada manfaat, sama ada manfaat dunia atau manfaat akhirat. Tolong orang tapi di sebalik tu, macam-macam lah, supaya orang puji, supaya orang, baguslah dia. Kita nak pujian tu, nanti kat akhirat tuntut pahala tak boleh claim dah claim kat dunia tu, ya. Contohlah, adalah satu ketika tu kawan kita ke siapa-siapa ke urgent ke apa ke, kita tolonglah dia, bagi pinjam kereta ke apa kan. Tiba-tiba time kereta kita rosak nak pinjam, dia pula tak bagi, contoh. Wah, kita kata macam ni ke kawan, kita memang sangka buruk terus lah. Tak tahu dia pun kebetulan urgent. Cuba sangka baik hidup ni, tambah dengan Allah lagilah kena sangka baik, ya. Lagilah dah lah anak sakit lah apa, masuk hospital, time ni pula tengok alah kewangan tak cantik pula, sangkut duit short lah apalah. Anak yang tu telefon nak tukar laptop lah, yang ni pula isteri pula time lah nak terberanak lah apalah, macam-macam lah. Kena uji macam tu, ada tak ngadu dengan Allah? Oh, kita mula kena tak ngadu dengan Allah, tanya siapa ada duit lebih tak, dah last tak ada pilihan dah, baru nak bentang sejadah sembahyang, ya Allah tolonglah, dah tak ada pilihan baru nak ngadu Allah. Payahlah tuan-tuan, ya. Jadilah macam Nabi, banyak bersyukur. Nabi kena uji, susah, banyak masalah, ngadu dengan Allah. Seronok, gembira, ngadu dengan Allah. Sembahyang, zikir. Antara tanda syukur Nabi, tengok sembahyang malam, sampai bengkak-bengkak kaki. Kita bengkak kaki tak tahulah, tak gaut ke apa ke, ya. Lepas tu degil pula tu. Teringat kata doktor tu, degil Ustaz, orang kata jangan makan juga, ya tak payah juga. Seperti perbandingan dia seperti mereka yang mengetahui ia akan ada racun di dalam air madu ke air apa ke, dalam tu ada racun, kita tahu tu. Kalau tak tahu tak apa, kita tahu, maka mudah atasnya meninggalkan air madu tu, ya. Adalah sedikit petua daripada orang tua-tua saya jumpa kat kampung tu, adalah Wak Syafi'i tu, tak ngurut dah dia sekarang, pencin katanya, dah tak larat ustaz jari dia, jempol ni, kalau macam ni kata jempol, kan ngurut pakai ni biasa, ya. Pernah lah Wak tu ngurut saya, dia cakap lah, badan ustaz ni angin banyak ustaz dia, itulah Wak, ini duduk aircon selalu ni sambil ngurut ni. Tak apalah, dia nak bebel pun kita hormat dia sebab kawan ayah. Dia pun cakap lah macam ni lah ustaz, sebulan sekali, ni petua orang dulu, sebulan sekali cuba kita minum air kelapa muda, jangan bubuh gula, jangan buat ais, kosong minum macam tu.
isi sekali lah. Sebab beli pun mahal tu, RM5 tu. Kalau boleh sabut tu gigit-gigit pun tak apa, mahal. Ya. 2 hari lepas pergi hospital Tul Intan, anak saudara, anak abang tu apa, lelah kuat sangat, jadi dia telefon nak kirim, sebab dia punya panas tu tak turun, lelah tu dah kurang dah, panas tak turun, belilah air kelapa tu, masuk dalam botol susu dia, minum lah, alhamdulillah dah kurang dah, ya. Air kelapa tuan-tuan, sebulan sekali minum lah, nak bagi hilang bisa-bisa tu, ya. Tuan-tuan nak minum apa silalah, teh tarik ke apa ke, teh tolak ke, tak kisahlah, ya. Tapi benda-benda macam tu jangan lupalah. Lepas tu kalau rasa badan berangin macam saya kan, lepas hurut semalam dia kata, ustaz nanti balik bangi ke apa ke, cari halia besar ni, ketuk je, tap, ketuk, masuk dalam air panas, tekuk, biar 5 minit, minum, mak buang angin. Perasan tak, saya dulu kat pondok ada kawan ni, dia setiap Rabu malam Khamis tak silap, budak tablik lah, rajin jamu orang, kita buat makan ni tak ada hal lah. Ustaz datang, ustaz baca doa, kau nak doa pendek ke doa panjang? Ustaz jangan panjang-panjang lah, makan lah, doa pendek, Rabbana atina fid saja. Dia punya bubur kacang kan, bubur halia biasa, lepas makan kat bubur kacangnya, tengok angin keluar, ya. Dan kadang-kadang kalau saya lah order kat kedai tom yum ke apa, bihun sup ke apa, saya akan pesan bawang putih bagi lebih, ya. Tengoklah kesan dia lepas tu, ya. Meletup-letup kan. Rumah pula tak tahan apa benda apa. Biasalah yang dah kahwin lama, dulu mula kahwin tak buat macam ni. Bersalahan sedikitlah petua, tengah-tengah ingat ni saja nak kongsi. Ayah-ayah, ibu-ibu yang sakit-sakit badan, yang gaut tu lah cuba bekam. Dia sebab masalah darah ni, salah satu solusinya yang Nabi ajar sendiri, bekam, buang darah, ya. Berbekam, dalam kitab Hidayatus Salikin Barobakat Mim, berbekam. Orang balik Mesir, maaf ya, ni contoh yang tepat lain lah, tak pandai baca kitab Jawi lama, dia baca Birabbikum. Ni yang cerita arwah tok guru saya masa dia interview pelajar-pelajar Mesir Jordan nak ambil tauliah negeri Perak. Tok guru cerita time kuliah, ya. Tok guru kata mengaji mana-mana pun sama, yang penting ilmu tu lah, ya. Bukan menghafal ke apa untuk ambil sijil, tak. Berbekam dia bantainya Birabbikum. 7 lapis bumi dia baca apa? Tijah lepas bom. 7 tajim, bunyi 7 boleh, tijah boleh. Lepas fasin, lapis boleh, lepas boleh. Bawau mim dia bunyi bom, iyalah. Tijah mana pula lepas bom. Itu pengalaman-pengalaman Tok Guru lah. Dia yang mahal dekat hidup ni antaranya pengalaman lah, ya. Lepas tu ayah-ayah, ibu-ibu yang ada pengalaman, ceritalah kat anak-anak muda macam saya ni, ceritalah pengalaman. Bersalahan mereka yang tiada mengetahui akan racun di dalamnya, tak tahu minum semacamnya, maka tertipu ia dan meminum ia akan dia, maka binasa ia. Binasa ni kalau bahasa kita sakit ke apa ke. Sebab tu antara petua dulu masa saya belajar dekat Pekalan Hulu ni kena lalu Greek ni, kalau ayah-ayah yang ada kerja askar tahulah dulu tempat santau paling kuat. Dulu ada orang kampung situ cerita, punya kuat kat sini dulu ustaz, lalu pun kena. Zaman dulu lah. Adalah orang buka cerita, antara cerita yang saya dengar dulu kan, askar-askar ramai buat operasi kat situ. Taklah semua askar, jadi ada sebahagian ni dia buat benda tak elok dengan anak dara kampung ni, jadi mak ayah ni marah lah, nak dilawan, ada senapang, cara halus lah. Dia punya dahsyat, dia punya santau, ada setengah tu cerita 7 langkah je jalan, tumbang, muntah darah, mati kat situ. Tu kuat santau tu, ya. Jadi antara petua tuan-tuan, kalau musafir pergi mana-mana, elok minum air jenis bertutup macam ni, atau dalam tin atau mineral yang tertutup tu. Jadi kita nak buka tu sekurang-kurang baca bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim ke, selawat dulu ke, bacalah macam-macam ayat kursi ke, alam tarakai ke, baca tu barulah buka, dah ada pendinding. Contohlah tuan-tuan nak order teh tarik pun silakan, tapi bacalah bismillahirrahmanirrahim tu, ya.
Tengoklah kalau dah ngantuk sangat, tu tak payah minum, tidur je. Baru nak tidur dah kena berak dengan burung. Tu orang tak tahu macam tu. Tambahan lagi, menetapkan ia di dalam hati akan bahawasanya sangat besar ruginya dengan membeli puji manusia dengan cela dan siksa Allah. Kita orang cerdik ni dia akan fikir orang puji ni sebab dia tak tahu hakikat niat kita macam mana. Kalau dia tahu niat kita nak riak, menunjuk-nunjuk, orang pun menyampah kita. Kita nak beli atau nak ganti puji manusia dengan kemurkaan Allah. Oh, tak berbaloi tuan-tuan. Orang puji ni setakat mana? Orang nak maki setakat mana tuan-tuan? Ada satu kuliah subuh tu, adalah kat tempat belah-belah Lembah Kelang ni. Saya kuliah biasa berhenti 7.25, 7.30. Tengok masa lah. Kalau subuh lambat macam sekarang ni 7.30 pun gelap lagi. Pagi tadi gelap juga sebab mendung. Habis sembahyang subuh pun 6.50 kan. Jadi saya kuliah, datang pakcik tu dari sana dengan misai lebat tu. Nak kata galak tak juga, tu macam tak galak sangat tu. Marah tu, apa ustaz ni lama sangat tu. Hai, depan-depan kena maki. First time ni tuan-tuan. Kita pun muka merah. Orang tak nampak. Ya. Tak nampak. Kamera pun tak ada. Masjid bukan besar ni. Kutipan Jumaat ada 15k, 20k biasa. Ya. Maki. Saya pun kata macam ni rupanya tahan marah ni. Ni bawah meja ni dah genggam dah ni. Ni kalau aku tumbuk pakcik ni, habis. Masa tu macam-macam ni kepala otak kita tuan-tuan. Nama je ustaz, dalam ni macam-macam juga. Nama nafsu ada apa semua. Iblis pun kata masa ni lah kau nak guna kau punya silat Jawa tu. 10 minit kak. Lepas tu pakcik dengan pakcik yang seorang tu, dia kata you apa saya biadab sangat. Dah jadi gaduh. Kita pun mula buka mic, pasang balik mic, baca doa, letak. Makcik-makcik belakang tu buka langsung, dia apa hal bising-bising tu. Itulah ada pengalaman sikit tu. Depan orang kena maki, nasib kuliah subuh. Ramai juga masa tu. Yang datang pula jauh-jauh ni, betul ke orang ke apa ni? Masjid tu saya ingat dia punya besar tuan-tuan. Surah Ar-Razi tu kecil. Masjid Subang Perdana, 2 kali Masjid Subang Perdana tu, ke 3 kali. Besar masjid tu. Kapet dia kalau duduk, wah, tenggelam. Masjid orang kaya. Langsung balik, tak habis hadis tu, cerita hadis, kitab Ayuhal Walad. Sambil nak balik tu, ustaz jemputlah minum. Masa ni kau ajak minum pula, sorry lah, jalan hati lah, jalan. Saya buat hilah, maaf lah, saya nak pergi Tamedan ni, ada jumpa kawan, ada janji. Balik buka telefon, padam terus kuliah ni, ganti Sungai Buloh, dah lama dah minta ni. Setelah 2 minggu baru Timbalan Nazir telefon. Allah, saya kata, maulah ustaz ni saya ni telefon ni sebab desakan jemaah. Saya kata isunya tuan bukan desakan jemaah. Masjid tuan ada tak apa kamera? Saya tengok tak ada. Memang tak ada. Tak patut tuan. Masjid mewah macam ni tak ada, tak patut. Belilah. Masjid Tamedan dia punya kamera tu besar ni tuan-tuan, kalau jatuh atas orang tu out terus tu. Masjid biasa pun ada, ya. Ingat lagi muka pakcik. Jadi saya buat isyarat semua, tak apalah masjid ni tarik diri lah. Susah ngajar masjid-masjid. Saya sebulan tu masjid ada dalam 2 atau 3 macam tu je. Ya. Isunya lebih, bukan lebih sebenarnya. Sebenarnya masa saya cakap tu lagi 1 poin memang nak berhenti dah. Dia tak sabar, agaknya dia nasi lemak tu jamuan pagi tu. Kalau ikut hati mulia kata pakcik nak balik dulu, senang je. Tapi kita tak gamak lah macam tu. Teringat kau ni ustaz ni yang buat macam tu. Yang buat malu. Tak apalah, tak merajuk, cuma kita fikir-fikir kalau saya datang nanti pakcik tu jadi malu ke apa. Pakcik ni pula yang maki saya ni orang kuat masjid, selalu jemaah ada, ya. Tak apalah, sampai sekarang dia bujuk kata maaflah jadual penuh, macam tu je. Menyesal juga Timbalan. Masa kena marah tu tuan-tuan, depan tu ada JK 2-3 orang. Tengok je JK tu, tengok.
Dia pun terpinga-pinga tu, tak sangka. Baik, tak apalah, tu nak kifarat dosa kadang macam tu lah, Allah Ta'ala bagi, ya. Kuliah subuh tu kan, biasa saya kuliah subuh, balik bangun cepat sikit saya bawa balik, masa tu bawa 60 je, menung seorang-seorang dalam kereta tu. Biasa slow ada AES kat Kajang tu slow, ini tak ada, 60 sampai ke rumah 8.40 ke baru sampai. Lambat bang, dia abang dia kenapa? Adalah, nanti abang cerita. Ambil selimut tidur, nak pujuk hati macam tu lah. Saya tahu saya ni baran, jadi nak bagi slow ni, kita buat apa yang kita nak, tarik. Omar kata, tak apalah bang, penat kot rehat dulu. Nah, yelah awak pergilah dapur main jauh-jauh. Dah tengah hari, taklah tengah hari pukul 10 tu saya bangun, panggil isteri baru cerita. Oh, tak apalah bang, kata. Saya tak merajuk, cuma pengalaman lah, adalah pernah ada pengalaman. Kereta kena pancit pun pernah, tapi harap-harap bukan di surau inilah. Tak banyak tuan-tuan, 7 kali je. Nangis tak? Oi, hampir menangis lah. Oi, duit-duit juga tuan-tuan. Tapi alhamdulillah lah, masa tu arwah ayah saya ada lagi. Dia lah pujuk, bukan pujuk, dia bagi semangat. Padu buah dia. Jadi hidup kita nak berjaya, nak maju, salah satu cari mentor yang power sikit, orang yang banyak ujian, banyak pengalaman, banyak ilmu, ya. Ini kalau jumpa kawan yang jenis itulah aku dah cakap jangan jadi ustaz, kan susah macam ni, orang menyampah lah apa, kau cakap pula melepas. Kawan macam ni tak boleh pakai tuan-tuan, tak boleh pakai, ya. Dan akan bahawasanya suka manusia itu tujuan yang tiada biasa didapati. Nak menyenangkan manusia ni bukan senang. Contohlah tuan-tuan ada jawatan AJK surau kan, nak dengar cakap ni cakap, susah tuan-tuan, susah, ya. Saya pernah duduk dalam organisasi tu 5-6-7 tahun, 8, 9, 10, 7 tahun tuan-tuan, macam-macam lah, ya. Dah tak ada imam 3, jadi 3 imam, maksud saya bujang, jadi tak ada imam, tak apalah, saya jadi imam. Masa mandi saya bagilah orang lain, saya tolongkan kapan, angkat semua, letak ni, saya jadi imam. Lepas tu kat kubur saya buat tahlil, talqin lah. Ada juga orang kata imam ni semua dia nak sental, nak duit ke apa ni? Imam pun dia tak minta duit pun tuan-tuan. Orang kata letih tuan-tuan. Seperti kisah Luqmanul Hakim lah. Ni azan dulu ke apa ni? Azan dulu. Dan barang siapa menuntut kesukaan manusia dengan murka Allah Ta'ala, nescaya menjadikan Allah Ta'ala akan mereka itu murka baginya. Nak cari redha manusia sampai melanggar perintah Allah, nanti lama-lama manusia sendiri akan membenci kita, ya. Hari ini kita tengok ramai lah, ya. Kadang-kadang adalah 2-3 orang yang ada pengalaman cerita pasal tender-tender ni tuan-tuan. Macam-macam, ya. Rasuah juga kadang bukan sikit-sikit, 100,000 sampai 200,000. Kata betul ke? Iya ustaz, dia kata. Dia sendiri. Adapun sebab riak yang kedua, iaitu takut dicela manusia. Kalau aku tak buat ni tak patut ni, aku ni kan AJK yang baru dipilih. Kenalah tunjuk komitmen yang ni. Buat tu sebab AJK. Tak dilantik, tak datang surau, contoh. Bukan ikhlas tu. Macam saya dulu ada jawatan imam, kenalah pergi masjid selalu, imam. Main Jumaat pun dia, tahlil pun dia, kuliah pun dia, kenduri apa, doa selamat ke apa, selawat apa, macam-macam. Dah tak jadi imam ni, pergi tak masjid? Tak pergi. Tak ikhlas tu. Pergi sebab jawatan, sebab ilaun. Tak pergi, potong ilaun. Kalau tak pergi, tak hadir tu potong ilaun. Kalau dibayar ilaun, ya. Maka ubatnya bahawa menetapkan ia di dalam hati. Hati ni kena pujuk tuan-tuan. Saya tadi lah, pujuk, tarik selimut, tidur kejap, bagi sejuk. Ada sejuk tak apa, makan pun tak ada mood tau.
Apa nak pujuk? Bahawasanya cela manusia, cela mereka itu tiada memberi mudarat. Orang maki kita tu tak ada efek apa pun. Kenapa terkesan itulah manusia? Ya, kena pujuk hati ni. Hati kena pujuk, tak nak pujuk. Kau kalau tak berubah, kau kalau tak bangun tahajud sekarang, bila lagi? Umur masa tu berjalan pantas tuk nak masuk Rejab, tuk nak puasa dah. Rasa baru je lepas puasa raya gitu. Kejap je tuan-tuan. Jika ada ia sedang dipuji di sisi Allah Ta'ala, walaupun manusia sekaliannya membenci kita, tapi kalau Allah redha dengan kita, tak ada orang boleh memberi mudarat. Jangan risaulah. Tengok Nabi Ibrahim ni. Kita yang kita risau ni pujian manusia, takut orang cakap apa, tu yang tak jadi apa. Buat kadang kalau dah nama tak ikhlas ni, duduklah dalam organisasi apa pun tak jadi tuan-tuan. Lama-lama orang akan tengok juga. Ya. Tadilah ada anak murid mengadu tengah ngaji, dah lah ramai. Saya lama pula makcik ni mengadu nantilah tengah-tengah makan tu kan. Ustaz semalam pergi berubat kat Johor, cuni. Dia kata makcik ni saka banyak ni, 5 ekor. Wush. Tengok mata makcik tu, ya ke? Macam tak ada. Tu masalahnya apa? Panjang. Saya kata, terus saya potong. Masalahnya apa makcik? Belakang ramai lagi nak ngaji. Macam ni Ustaz. Ustaz tu letak seekor 200.5 pula dah. 5 ekor. Tu duit mandi bunga tak kira lagi. Saya kata macam ni lah makcik. Dia mengarut di Ustaz tu. Makcik pergi je bawaan. Biasa kalau saka ni kena berubat semua. Makcik pun kena pergi, ada beradik semua, pergi je kat Bangi tu, Darul Syifa. Seksyen 16 tu, kat Masjid Al-Um tu, dekat sebelah rumah Ar-Rasul Arundin tu. Sukati nak berubat apa. Itu ada tong besar tu, dalam tu ayat Yasin tu. Ambil lah Yasin tu. Ya. Sambung lagi sekali makcik, sambung nanti makcik ya. Orang lain pula, next. Lama sangat. Dan macam kaunter mengadu pula. Ya. Aku bukan ahli majlis. Orang nak ngadu lah, tapi kalau dah panjang sangat, maaf makcik, nanti dulu makcik lain pula. Ya. Jadi tak payah nak risau lah tuan-tuan. Orang nak benci menyampah kat kita ke, biarlah situ. Ya. Bukan kita nak ambil apa-apa kepentingan daripada manusia. Tak ada efek apa pun. Ya. Kita buat benda baik, orang maki, ingat je lah sirah Nabi tuan-tuan. Nabi ni yang menentang dia bukan orang lain, keluarga sendiri. Ya. Saya buat camp di sekolah itu, bukan kat sini lah, tempat lain, buatlah camp. Ya. Berapa ustaz bayaran? Letak je tabung, berapa orang bagi saya ambil. Jadi bincang dengan bendahari. Bendahari macam ni ustaz, saya cadangkan sebab tahun lepas kutipan tabung tu banyak juga aku dapat dalam 900 lebih ustaz. Yelah. Tapi saya kata 900 lebih tu saya punya duit, bukan duit apa, belanja untuk bahan saja dah 500. Jadi itu tak kisah Ustaz. Tahun ni saya cakap dengan Nazir, wah bagi Ustaz Rizal 1000 je. Pak 1000. Saya kata banyak sangat kot, 1800 lah, tulis cek 800. Jadi bahan saya bagi tu termasuk upah apa sagu hati. Jadi duit-duit orang sumbang tu semua duit masuk tabung masjid lah. Jadi tahun ni punya kutipan tak banyak macam tahun lepas. Habis camp berbunyi pula Nazir, sikit je dapat ni camp ni. Saya tanya, saya tak cakap dengan Nazir tu, saya WhatsApp Benari, ni masjid ni buat camp ni untuk cari duit ke nak bisnes ke apa? Ya. Pening tuan-tuan. Saya tengok jadual saya tahun depan masjid ni pangkah, tak payah buat, menyusahkan aja. Saya paling tak suka kalau berbunyi belakang ni, saya tak suka tuan-tuan. Biarlah tak ada orang, buat 10 orang 20 orang janji kita enjoy dah. Ada juga bahagian untuk buat camp. Dia boleh cakap lah sikit dapat, habis duduk masjid tu nak buat apa? Masjid nak buat apa? Duit orang bagi tu untuk labu, bukan untuk dia simpan. Ada orang share baru ni kan, dia tulis kat nota duit RM50 tu, dia stapler, dia kata, wahai AJK masjid, duit ni jangan disimpan, digunakan untuk kalau sampai macam tu teruk sangat ya. Jadi Kelantan ke mana yang budak-budak yang datang masjid subuh tu, dia bagi duit belanja, dia bagi sarapan kan.
Itu rupanya duit tu bukan duit tabung surau. AJK pun bagi tahulah duit ni bukan duit tabung surau, kata ni duit tabung lain. Rupanya masjid baru cakap nak buat program, dah ada hamba Allah Taala bagi 3,000. Dan dia cakap apa? Orang ni tengok, ish, baguslah masjid ni, bagi. Betul. Ya. Saya ingat dulu Masjid Tamedan tu ada orang sumbang 30,000. 30,000 tu habiskan buat forum perdana, repair lampu-lampu yang dah terbakar tu, tukar. Habis orang bagi lagi, habis orang bagi. Kita baru renovate katanya dah habis 300k. Pergilah tengok Tamedan. Tandasnya yang cantik dan indah, tapi pipe dah tercabut-cabut dah. Tahulah budak-budak Tamedan. Itu saya nak kuliah tu petang tu, pengurus dia pakai pengurus, tak pakai nazir sekarang, bergaduh je, jak istighfar. Ustaz nanti bagi tahulah sikit dalam kuliah. Kenapa ni Ustaz? Pipe tu dah tercabut-cabut dah. Ini bukan bapak budak, ni budak-budak. Dan menetapkan ia di dalam hatinya akan bahawasanya tiada mengerjakan ia akan riak yang sebab bagi murka Allah. Tak payah buat riak, sebab apa? Riak ni penyebab Allah Ta'ala murka. Ya. Hidup ni kalau Allah Ta'ala murka, kalau orang puji pun tak jadi apa. Kita jangan beranggapan kita mulia sebab ilmu, mulia sebab ada harta, sebab pangkat datuk. Tak, belum tentu. Pandangan manusia kata kita hina, Allah Ta'ala pandang hina. Tak, kadang-kadang manusia pandang hina, tapi di sisi Allah sangat mulia. Ya. Takut jadi sebaliknya. Ya. Kita jangan menilai orang daripada zahir tu, kata, oh, dia apa pakai baju kusut, bau busuk. Dia bau busuk pun dia semayang jaga. Engkau punya wangi lah, semayang pun tak. Esok bahan api neraka je. Waliyazubillah. Jangan tertipu tuan-tuan ya. Kita nak tengok orang baik atau tidak, ukuran dia, SOP dia ikut syarak. Saya ada kawan ni, ya Allah, baik ni ustaz dia ni cini. Cuma dia ni tak semayang. Tak semayang, jahat. Senang je. Susah apa. Ya. Dalam kitab Muqaddimah kitab Munyatul Musalli sebut, orang yang tak solat ni, segala pekerjaan apapun yang dia buat tak ada keberkatan. Kita kalau boleh semua nak berkat. Anak, isteri, rumah tangga, kereta, apa benda yang kita ada semua nak berkat. Ya. Tengok tuan-tuan yang tengah viral tu lah, siapa nama ustaz tu, Ustaz Azra'i tu kan. Dia petang-petang buat live anak beranak. Ya. Kita dah lah malas mengaji, buka lah yang tu petang-petang drama. Itulah kerja. Jarang dia surau orang. Kau sinilah ni orang bangi. Kerana takut akan cela makhluk yang tiada memberi mudarat. Nak risau apa dengan orang? Cakap je benda betul. Ni kalau aku cakap ni kan orang terasa ni, biar terasa lah tuan-tuan. Kita ni kalau dengar ceramah ke dengar kuliah kat mana-mana lah, sangat terasa kan. Itu tandanya hati hidup dah gitu. Kalau hentam-hentam, relax je. Ni orang ke apa, ni hantu ke, jebon ke apa, dia kata berabdi. Tak rasa apa, relax je. Ya. Tu tanda tu Allah Ta'ala jentik hati tu, asbab dengan kuliah ke apa, nak berubah lah tu. Nak berubah lah tu. Malu kadang jumpa seartis hebat-hebat pun boleh berubah. Ya. Seorang tu je kita harap dia berubah lah selepas dia balik daripada umrah ni. Dia punya pasal huru-hara kan. Ustaz tahu tak? Lantak lah, aku malas nak ambil tahu. Saya dengan JPN saya dah tahu dah nama dia. Ya. Orang JPN kata ini orang lelaki Ustaz. Ya. Tak payah tengok dia, height dia, pangkah, cik tengok lain. Ya. Tengok Ustaz Abdul Somad. Masuk Ustaz Abdul Somad tu lah kita ke Penang pun emergency. Tak dapat tuan-tuan. Sonok tengok penuh stadium barulah best kan. Kuliah maghrib macam tu. Ya. Ini stadium buat tengok bola je. Ya. Dan memadalah akan dia oleh bahawasanya manusia jika mengetahui. Kalau kita fikir-fikir balik, manusia ni kalau tahu mereka akan qasad, niat hati kita ni riak yang di dalam hatinya, maknanya kalau manusia tahu kita ni buat benda ni supaya nak riak, ya, dan saya benci mereka itu akan dia. Orang cerdik ni dia rajin mikir.
Saya dulu masa ngaji pondok main je banyak tuan-tuan. Petang-petang kadang saya lalu tengah cakar sampah rumah tok guru kan, saya tengok kat tingkap tu, buat apa tok guru tu? Duduk kat kursi ni, duduk hadap. Jadi nak tanya tok guru segan, tanya isteri dia. Pernah lah isteri tok guru kata, Zal, dia kata, mak teh ni nasib baik anak dara dah habis dan nikah lah, kalau ada bagi kat hang je lah. Cakap dalam hati, hoi, jadi menantu tok guru lagi susah, kena mengajar kat pondok lah. Allah Akbar. Tengok tok guru rajin, kalau tak zikir, fikir. Kadang dia telah kitab dia diam tu nak fikir balik lah. Macam kita ngaji tauhid tu nak fikir apa makna alam, apa makna baharu, apa makna mungkin, apa makna mutaghayyir, macam-macam. Nak kena fikir benda-benda macam tu, ya? Barulah bermanfaat. Ini serabut benda-benda dunia macam mana projek tender tak lulus pula ni, aduhai, ya? Sampai bersihir-sihir tuan-tuan. Adalah kadang saya tanya-tanya lah makcik-makcik, tanya tak, susah lah Ustaz. Panggil Darushifa, rupanya keliling kelalang kantin tu tangkal penuh. Allah, sebab tender tak dapat, orang lain yang dapat. Allah, tak yakin masalah rezeki tu. Kita ni selagi hidup, selagi tu ada rezeki. Tadi kitab yang saya lupa, nama kitab Daqaiqul Akhbar. Dalam kitab ni sebut, waktu kita dah hampir ajal kita, akan ada malaikat yang jaga rezeki kita. Malaikat kulu, kili, utara, selatan, cari kot-kot ada saki-baki rezeki kita. Malaikat pun kata, dah tak adalah rezeki untukmu, maka sampai dah masa muli. Yang nak disuap tu tak ada. Perasan tak orang ni biasanya, kalau ayah ibu-ibu ada pengalaman, kalau dah nak sampai ajal tu kan, masuk air pun tendang. Termasuk arwah ayah saya dulu. Petang tu dah ada lesis. Saya tengok bacaan dia, ni naik sikit, turun banyak. Ni pegang kaki pun sejuk. Saya pun bisik kat abang saya, abang pegang tapak kaki tu. Abang saya pun tak apalah, kita redha je lah. Kena standby tu, siap siaga. Bukan beraung-raung tak jadi apa, pujuk hati. Saya taklah kata hebat tentang masa arwah ayah saya meninggal. Abang-abang saya 3 orang semua down. Bang, jom solat ni. Aku tak boleh, aku nanti pengsan. Kita pun terkebir, kita nak bongsu lelaki lah. Bongsu lelaki, badan tak macam bongsu pun. Abang saya nombor 3 macam Haji Zaim ni. Gagah Haji Zaim sikit lah, kecil lagi. Tak padan tengok. Kalau jalan orang tanya, Ustaz siapa? Ni adik, padahal ni adik. Jadi saya dah semua tak nak, kita pun ya Allah bantulah jadi imam. Masa talqin je aku tak boleh lah. Lepas tu masa saya nak talqin, saya bisik ke abang, bang saya talqin nanti saya buat tahlil, abang baca doa. Aku tak apa ni, ada ni surah Yasin ni, baca je. Jadi, nak bagi dia rasa jugalah, takkan kita nak pulun semua, ya. Ni tak dengan Allah, ya, tak dengan Allah. Sebab kata Ustaz Abdul Somad lah, ustaz pun, orang hebat pun, ketika diuji tuan-tuan memang down. Sebab tu ada kawan-kawan yang baik-baik ni yang support, naik balik. Tidak jatuh kita. Diuji dengan dunia tak apa lagi, tapi kalau diuji iman, diuji dengan masalah agama, dia jadi malas nak baca Quran, jadi malas nak selawat, malas betul lagi masjid surau. Hati-hati. Cek balik, takut-takut sumber makanan kita tu. Ibu-ibu kalau boleh janganlah seminggu tu sekali je masak. Sehari sekali okey lah. Nak kerja esok kan, bangun pukul 5 masak siap-siap. Jadi suami tu paling-paling tak sehari dia makan jugalah air tangan kita. Air tangan bukan air basuh tangan. Saya pun tak minum, ya. Rasalah juga isteri tu masak kan lain, ya. Jangan kalau makan kat kedai je, tengoklah kedai makan gapo be, parak tercabut kopiah. Seluar pula ketat semua. Saya nak order mi goreng, terorder pula siakap. Menung balik, apa bang? Tak ada, tapi dah nanti teringat kat rumah tak ada pula macam ni, ambil order.
Minum apa bang? Ni buat sendiri. Allah, garangnya. Sajid kita. Dan bahawasanya riaknya itu tidak dapat tiada, nyata ia bagi manusia sama ada segera atau lambat. Orang riak ni, kata Syekh Abdul Qadir, lama-lama akan kantoi juga. Lama-lama akan kantoi. Ya. Macam tadilah makcik tu kata mubat-mubat bagus ni. Sekali lama-lama bunyi juga. Makcik tu bawa tak banyak lah, dalam 300-400, tapi dah dia kata jinnya 5 ekor, seekor 200,500. Kalau 5, 2,500 kan. Dah habis kelas tu, jumpa lagi tu, tak puas hati, cerita ngadu. Saya pun, makcik dekat 12 tu nak balik dulu lah. Nak rehat ni petang ni, nak lipat balik semua bestari. Nanti besok lah, besok tengoklah. Cakap dalam hati, harap besok tak datang lah makcik ni. Lama sangat mengadu. Dia kata, perubatan tu, orang yang ubat tu pesan, kalau tak bayar baki ni, jin tu dia pulangkan balik. Dia kata merepek, ni apa benda perubatan Islam apa macam ni? Tak ada tentang merepek-repek. Tak payah perubatan Islam, orang berbekam pun tuan-tuan tanya dulu ni macam mana bayaran. Tuan-tuan nak ambil orang bekerja dengan kita, kita kena bagi tahu, tuan kerja dengan saya, ni tak, ni bukan cerita ikhlas ke tak, ni cerita takut nanti mengungkit-ungkit. Kerja dengan saya sehari cini ada clear SP apa, cerita siap-siap. Jadi dia hujung bulan kita bagi gaji, cukup dia bagi. Dia senyap je, tahu-tahu bagi separuh je. Ya. Tanya dulu bekam ni macam mana ni, 1 cup RM5, kalau ambil package full cup macam ni ada free 2 cup macam tu lah. Ini tak apa, buat dulu sekali dah berapa ni, 700. Kau bawa RM7 dia, ya, cucilah kau cupnya tu 3 hari. Tak ada duit, saja pesan lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak bekam ke apa ke, tanya harga. Dan jika ada ia mengerjakan ibadah dengan ikhlas, nescaya Allah akan zahirkan ikhlas. Ya, cerita buat ikhlas ni payahlah tuan-tuan. Seperti semut yang hitam duduk atas batu yang hitam, gelap malam, dahlah gelap malam di lautan pula, lautan Hindi tu. Mana nak nampak ikhlas tu? Rahsia kita dengan Allah je, tak payah sebut-sebut dah. Tengok arwah abang ni kan meninggal, baru orang cerita, dia ni lah kalau dengan kawan-kawan dia tak pergi ke langsung. Penuh masjid tu, mana? Gombak kan? Nasib kat Gombak, kalau belah sini aku pergi tu kan. Dan dia ni banyak juga ustaz-ustaz yang beritahu dia ni kalau ada jemputan untuk program apa jenis huha-huha ke, dengan jemputan untuk jemput masjid jemput ke apa, dia akan pertimbangkan. Tu saya kata tadi, orang offer untuk tahun baru yang kalau dengan huha-huha ni 5,000, dengan buat di masjid sambutan tahun baru ni 500. Dia pilih yang 500. Kita tahu ni bila? Setelah dia meninggal. Ya. Tu tuan-tuan ni Allah Ta'ala tak pilih kasih. Dia tengok niat betul, dia bagi. Tengok buktinya, tengok dia meninggal berapa orang solat jenazah. Itu rumah saya sewa kat Taman Medan dulu. Orangnya biasa-biasa je. Kalau bahasa kasar ni sebut, jarang pergi surau lah. Dia meninggal tuan-tuan hari Jumaat petang tak silap. Jadi bawa PPUM apa semua dah malam. Jadi solatnya pagi Sabtu kebetulan kursus haji perdana, satu masjid full solatkan dia. Saya kesal juga sebab apa? Lambat dapat tahu. Dah 2 hari anak dia baru WhatsApp, maaflah ustaz, akak tak sibuk sangat. Tak apalah saya kata. Tapi dia cerita macam tu lah. Adalah tu benda-benda yang dia buat, orang lain nampak ibadah tu simple, tapi Allah pandang itulah ibadah yang Allah terima, Allah akan balas. Allah kalau balas sangat sempurna, ya. Dulu saya cerita saya pergi haji kan, duit tak ada 3,000 pergi haji. Ni jiran saya, duit langsung tak ada, pergi umrah free, tengah pergi Mekah ni, ya. Mantan jiran saya dulu, rumah lama lah, sekarang dah pindah lah. Tengah di Mekah ni, Wak Mukhlas nama dia. Memang dia nama Mukhlas, orangnya pun ikhlas, ya. Sikit gitu tuan. Tuan nak balik dah kan? Rumah tuan jauh kan?
Jadi segera atau lambat maka murka mereka itu dan mencela mereka itu akan dia. Orang kalau dah tahu kita ni tak ikhlas, menyampah, ish tak sangka dia tu. Itu kata ikhlas, tiba-tiba dia kira pula seekor jin 250, 5 ekor macam ni. Duit mandi bunga 700 pula. Tak bayar baki, pulangkan balik jin. Menyumpah lah orang kata. Tak berkat duit tu. Duit kalau banyak pun tak berkat, tuan tengoklah. Kesan dia mesti ada nanti. Paling risau ke anak isteri kita. Tu kata Datuk Ustazah Nur Hafizah Musa, kalau anak isteri degil jangan salahkan anak semata-mata. Cek dulu kita punya sumber rezeki macam mana. Ada tak curi tulang ke apa. Paskat pukul 8 bukan masuk, keluar balik minum pagi. Balik kejap pukul 10 keluar pula pukul 8. Tengah hari keluar pula menteka darah. Tu lain. Makannya bila nak buat je. Ya. Lainlah office tu kita punya. Tu tak apalah. Dan jika ada yang mengerjakan ibadah dengan ikhlasnya, caya Allah Ta'ala menzahirkan ikhlasnya itu bagi manusia, lama-lama orang akan tahu dia ni ikhlas betul ni. Ya. Orang tak puji apa pun buat kerja relax. Macam saya kata jiran saya nak buat mukhlas, rajin je tuan-tuan. Malam Jumaat kalau lepas ni orang dah balik, dia basuh pinggan lagi. Ustaz tolong, tak aku ajak sembang aja. Aku nak basuh pinggan dia tak bagi. Ustaz tak payah, tak payah. Tu kelebihan jadi ustaz. Kadang kita geram juga, aku nak basuh pinggan tak dibagi. Allah tuan-tuan, orang nak lantik dia jadi siap, dia tak nak. Dia kata saya kalau ada jawatan ni saya takut terikat, susah. Jadi tak ada jawatan ni, kita di sebalik tabir senang. Memang dia semua. Ya. Maka kasih mereka itu akan dia seperti kasih Allah Ta'ala akan dia, maka mendapat ia akan dua puji. Orang ikhlas ni dia akan dapat dua puji, puji Allah dan puji makhluk. Tapi kalau tak ikhlas ni, sekejap atau lambat, lama-lama pun orang akan tahu, kantoi juga lama-lama nanti. Adapun sebab yang ketiganya, wallahu a'lam bissawab.